Paper tu jangan main-main dek. Dia paper tu ni once awak tinggal satu soalan 10 markah hilang macam tu, awak boleh nampak dia keluar daripada kertas soalan korang terbang. Jangan macam tu dia punya perumpamaan Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada student-student di luar sana. Okay, thank you so much for joining eTution. Dan saya adalah Mr. Ahmad, tutor matematik awak dalam eTution channel. Okay, so saya nak ambil peluang ini untuk mengucapkan all the best and also good luck to all my additional mathematics student di luar sana yang akan menghadapi peperiksaan kertas matematik tambahan. Saya akan doakan supaya saya punya student semua boleh jawab dengan tenang. Dan juga kita panggil apa, boleh dapat result yang awak impikan which is A lah akan korang impikan E pula. Okay, so sebelum kita start video kita pada kali ini, maybe ada yang di luar sana yang masih tak clear lagi apa yang saya nak buat pada video yang saya buat kali ini. Ini last lap ni, last lap sebelum korang ambil paper matematik tambahan korang. So, sebelum saya describe dengan lebih dalam, sebab korang akan bersama dengan saya quite a while around, I don't know, 1 hour and a half kot untuk kita discusskan hari ini. 3 soalan yang kita nak discusskan Okay, so your resolution, first is your resolution, please increase to the highest, which is 1080p, ataupun the lowest is 720p supaya awak nampak semua dalam kerja di depan ini dengan jelas. Dan the second one is if let's say nampak kelam je, nampak gelap sahaja kan, please tukarkan pada brightness awak dekat phone tu to the highest tapi jangan tengok dalam gelap, nanti rosak mata. Kita nak pakai mata lama tau, nak tengok isteri, nak tengok anak-anak membesar nanti kan. Okay, so anyway, yang di luar sana yang masih tak clear lagi, saya nak buat apa video pada kali ini. Video sebelum ini, siapa yang pernah join kelas saya SPM Pro Max, usually saya dah discuss a lot of question. Itu just for an exercise untuk memahirkan awak punya ilmu ataupun pengetahuan tentang topik-topik yang susah di dalam matematik tambahan. Saya cover Form 4 dan juga Form 5. Tapi pada kali ini, this is my last video untuk korang, and I'm very sad lepas ni itulah, hopefully kita akan jumpa in the future later. Kalau korang nampak saya dekat pasar ke, dekat perpustakaan ke, dekat mana-mana je lah please tegur saya So itulah, it's quite sad, this is the last video. And this last video sebenarnya saya nak kupas serba sedikit berkenaan dengan soalan SPM yang highly likely akan masuk. Dan kita akan discuss 3 soalan ini So ada akan argue dengan saya student ataupun cikgu di luar sana, dia akan tanya saya, macam mana awak boleh tahu soalan ni akan keluar? Awak mendidik nasib ke? Okay, saya tak kata 100% akan keluar. So dia highly likely tu macam awak belajar pasal kebarangkalian kan, so dia dalam 80 ke 90% akan keluar. So macam mana saya dapat data tu? Sebab saya refer balik semua paper-paper past year sebelum ini, paper-paper trial daripada negeri-negeri lain. Saya tengok kebarangkalian soalan-soalan ini akan keluar. Awak dah boleh tengok dia pattern sebenarnya tau. Sebenarnya dia macam soalan bocor. Soalan tu dia keluar sama setiap tahun. Konsep pun sama, formula pun yang dia keluar, yang akan digunakan pun akan sama, seakan-akan sama. So maksudnya awak hanya tak perlu ada soalan bocor pun. Awak perlu buat soalan-soalan past year sebelum ni. So awak dah boleh nampak pattern-pattern dia So dan 3 soalan ini saya akan bincangkan. Selepas ini kita akan pergi dengan lebih dalam. Kalau awak tanya saya nak banyak masa lagi nak bincang dalam 5 ke 6 soalan, tapi that one will take 3 to 4 hours. Nanti korang muntah darah pula So saya tackle soalan yang kriteria dia adalah, saya ambil satu adalah konsep dia sangat-sangat senang dan dia senang. Student lain pun macam dia senang untuk awak tackle. So konsep dia senang, formula yang digunakan pun sangat-sangat sikit. So itu sebab dan lagi satu adalah markah dia yang diberikan sangat-sangat banyak Selalunya paper tu Okay, so tanpa membuang masa, saya nak bagi tahu 3 soalan yang kita nak discuss pada kali ini adalah the first one.
saya nak discuss pasal soalan yang melibatkan indeks. Indeks. So, awak tahu pasal indeks harga and so on kan. So, kita akan cover benda ni. So, soalan ini selalunya akan ada dalam paper tu dan dia adalah soalan pilihan. So, dah kata soalan pilihan, dia bagi awak pilihan yang senang dan susah. Please ambil yang senang. Contohnya macam nombor indeks. Lepas ni kita akan pergi dengan lebih mendalam mengenai nombor indeks. Soalan-soalan yang highly likely macam serupa akan keluar. So, that's it. The second one, kita akan bincang soalan yang melibatkan vektor. Vektor. So, semua orang tahu soalan vektor memang senang. Formula dia pun tak adalah susah mana. Tak silap saya ada satu atau dua formula je macam resultant vector and so on. So vektor ni tolong tekankan pemahaman awak melibatkan arah mana. Kalau arah bertentangan, simbol dia akan lain. So macam mana combination, kalau awak nak cari a certain vectors tu, awak kena tahu kita panggil apa konsep hukum segitiga and hukum parallelogram and so on. So tekankan ilmu awak dekat situ supaya awak faham konsep vektor. Dan last sekali, saya tahu semua tak suka topik ini, tapi sebenarnya kalau awak dapat tackle, dia memberi awak markah yang banyak. Dan kenapa awak tanya saya kenapa saya ambil topik yang ketiga ini, which is pembezaan. Yes, differentiation. Memang ramai tak suka, tetapi saya fikir saya dah skip. Saya kata student selalunya tak nak buat lah soalan ni sebab dia susah kan. Tapi saya terpaksa juga nak discuss dengan korang. Sebab apa? Sebab dia keluar setiap tahun. Lagi-lagi paper tu. Paper tu jangan main-main dek. Paper tu ni once awak tinggal satu soalan, 10 markah hilang macam tu. Awak boleh nampak dia keluar daripada kertas soalan korang, terbang. Jangan macam tu lah. Dia punya perumpamaan So itu sebab saya nak tekankan ketiga-tiga soalan ini pada hari ini. So jangan risau. This is not kita panggil apa, dia sebenarnya, even though dia boleh di-consider as my last video tapi lepas ni insyaAllah kalau saya ada masa, saya nak buat lagi satu video saya betul-betul teringin nak buat lagi satu video. Maybe not video lah, actually it's more to like a live class. Saya nak bincang soalan-soalan yang sangat-sangat senang, yang awak hanya perlu go through dalam buku korang dan korang boleh sebenarnya jawab soalan itu. So saya nak fokuskan kepada paper 1 lah contohnya. Markah dia pun 3-5 markah je kan. So kita tackle soalan-soalan yang senang ni Okay, so tanpa membuang masa, jom kawan-kawan kita discuss on our first question. First question kita adalah, saya dah lupa. Satu adalah indeks. Jom, tanpa buang masa, kita terus discuss soalan yang pertama kita. Tapi sebelum itu saya lupa, dekat description dekat bawah ini saya ada bagi soalan yang kita nak discusskan. So maybe awak boleh baca dahulu, awak tengok, awak hadamkan, dan kita akan buat solution itu bersama-sama di depan So jangan lupa video ini tolong share dekat kawan-kawan korang. Jangan kedekut ilmu. Awak nampak seorang, Mr. Ahmad tengah ajar, aku belajar seorang-seorang. Jangan. Awak share dekat kawan-kawan awak. Sebab sekarang ni ada kawan-kawan awak yang memang terpinga-pinga. Dia tengah panic attack, dia tengah anxiety, dia tengah tak tahu, alamak, mana tips-tips ni. Dia start cari dekat YouTube ke, dia start cari Google ke kan. So jangan kasih diorang cari, buang masa cari. So korang just share je this link to your friend, supaya your friend terus tengok, okay, Alhamdulillah saya dah jumpa tips Mr. Ahmad, soalan-soalan yang bakal keluar dalam peperiksaan awak pada kali ini Okay, so tanpa membuang masa, jom kita discuss to our first question, which is index. Let's go. Okay kelas, so soalan kita yang pertama, which is index. Let's go through this question. Link di bawah, download soalan ini dan baca dan hadamkan dan fahamkan. Okay, soalan ni bila saya baca, saya go through, is quite straightforward Dia tak ada pusing-pusing macam ular sawa. Dia tak susah yang disangka. Okay, so tanpa membuang masa, jom kita bacakan. Rajah 13 menunjukkan indeks harga bagi 4 jenis barangan elektrik yang dijual di sebuah pasaraya pada tahun 2014 dan tahun 2015 berasaskan tahun 2008. Okay, so dia dah bagi awak satu graf indeks harga. So alatan P, Q, R dan S. So untuk memudahkan perbincangan kita pada kali ini, so saya tulis semua indeks harga ini di setiap bar graf awak
So tak payahlah kita cari duduk tarik baca sama macam tu kan, buang masa. Okay, so soalan yang pertama, calculate harga ataupun hitungkan harga bagi Q pada tahun 2008 jika harganya adalah 100. Itu soalan kedua. Okey, harga bagi Q pada tahun 2014 jika harganya adalah RM75 pada tahun 2008. Okey, so kelas, soalan A1 sekarang ni. Yang dah biasa ataupun yang tak biasa, please remember dekat dalam indeks. Dalam indeks ni kita banyak main ratio tau. Contohnya sekarang ni soalan dia nak harga Q pada tahun 2014 jika harganya adalah RM70 pada tahun 2008. Soalan-soalan yang macam ni dia akan ada dua nilai. Contohnya, satu adalah nilai original ataupun dia punya nilai asas, which is 2008, dan juga nilai harga yang baru, which is 2014 dan juga 2015. So untuk selesaikan soalan ini, kita perlukan information dua ni, harga asal dan juga harga selepas itu. Okay, so sekarang ni sebab kita telah diberi setiap indeks harga untuk 2014 P, Q, R dan S, lupakan harga untuk PRS, fokus kepada Q. 2014 nombor indeks dia adalah 105. So saya tuliskan formula dia dulu untuk dapatkan harga Okay, harga indeks 2014 berasaskan 2008 adalah harga yang terbaru, perlu duduk di atas. Harga untuk 2014 untuk barangan Q bahagikan dengan harga asal dia 2008 darabkan dengan 100. Okey, so kelas, kita ada 3 komponen dekat sini, which is indeks untuk 2014 berasaskan 2008, harga 2014 dan harga pada 2008 untuk barangan Q. So daripada information kita tahu yang untuk indeks harga 2014 ini telah diberikan di dalam soalan, ada di dalam graf, which is 105. Okey, yang kedua, harga 2014 ini yang kita nak cari, dan juga harga pada 2008 telah diberikan di dalam soalan, which is RM75. It's very straightforward class. Budak tingkatan 3 pun boleh jawab. So what you should do is plug and play, masukkan nilai dan dapatkan harga untuk 2014. So kita rearrange our equation. Awak akan dapat P14 is equals to I1408 darab dengan harga 2008 bahagikan dengan 100. Dan setiap komponen ini kita ada, masukkan dekat sini adalah 105 darabkan dengan harga 2008 adalah 75 bahagikan dengan 100. So finally awak akan dapat harga barangan Q pada 2014. So obviously naik ke turun, tukar kerajaan banyak kali pun harga mesti tetap akan naik. Itu adalah lumrah kehidupan di dunia. Mana ada benda yang makin lama makin menurun harga dia. Okay, so apabila kita calculate, kita akan dapat nilai dia adalah RM78.75. So this is your final answer. And soalan yang melibatkan very straightforward ni, dia tak akan bagi awak markah besar-besar. Dia selalunya akan bagi range around 2 marks sahaja. Tapi okey lah, saya pun nak bagi awak 2 marks simple, senang-senang macam tu je kan. So that is the trick. Alright, understand class? So tanpa membuang masa, kita settlekan soalan kita nombor 2. Okey, nombor 2, dia nak tahu barangan harga R pada tahun 2008. Fokus kepada R saja. Jika harga RM183 pada tahun 2015, menggunakan konsep yang sama seperti di atas, saya tak payah explain. So maksudnya kita akan guna I15 tahun 2015 The tahun 2015 adalah yang shadednya, yang non shaded is 2014. So I 15 asas 8 2008
harga pada tahun 2015 bahagi dengan harga tahun 2008 darabkan dengan 100. Disebabkan kita nak cari harga pada tahun 2008, maksudnya harga tahun 2015 bahagikan dengan indeks 2015 asas 8 darabkan dengan 100. Dan finally kita akan dapat harga pada 2008. Makin naik atau makin turun? Logically mestilah makin turun, betul lah, sebab dia adalah tahun-tahun dahulu macam zaman mak bapak awak dulu, dia adalah harga dia kadang-kadang 5 sen pun awak boleh beli follow me Okay, so mana dia punya solution tadi? Okay, so masukkan nilai, kita tahu P15. Sekejap saya tak tengok tadi. Harga pada 15 tadi dia beli 183, betul? Saya dah panik lah. Okay, 183 bahagikan dengan indeks tahun 15 asas 2008 adalah 122 untuk produk R 122 darabkan dengan 100. And finally awak akan dapat harga pada 2008 adalah RM RM150. So that's straightforward. That is very straightforward dalam kerja. So that's it. Itu adalah untuk soalan A. Dan usually markah yang macam ini pun dia akan bagi awak around 2 marks juga. Simply 4 markah dah dalam soalan. So itu sebab saya emphasize ataupun saya tekankan, alhamdulillah, saya tekankan kepada student-student additional mathematics, if korang nampak soalan-soalan yang melibatkan indeks paper 1 or paper 2, please ambil. Dia tak sesusah macam mana. Melainkan kalau korang nak jawab trigonometri, dipersilakan lah kan. Okay, tapi kalau tak boleh nak jawab trigonometri, pilihlah nombor indeks Okay, let's go class. Tanpa membuang masa, jom kita pergi kepada soalan kita yang B. Kita dah kepada penghujung soalan nombor 1 sebenarnya. But don't worry, soalan B pun kalau melibatkan indeks, dia melibatkan indeks gubahan. Indeks gubahan pun ada formula dia. Indeks gubahan is equals to summation of index darab dengan weightage ataupun pemberat bahagikan dengan jumlah keseluruhan pemberat yang diberikan. Okay, so awak kata macam ni, Mr. Ahmad. Oh, Mr. Ahmad, pemberat ni macam mana? Oh, nak tolak. Okay, pemberat itu adalah selalunya yang macam ni. Dalam soalan, pemberat dia PQRS ini dia bagi dalam ratio 3M, M, 2M. So ini adalah sebenarnya pemberat ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil weightage. So tanpa membuang masa, jom kita discuss soalan nombor 2 kita. Okay, so sekarang ni indeks gubahan 4 alatan elektrik ialah 108 pada tahun 2014 berasaskan tahun 2008. So now dah diulang banyak kali. Sekarang tahun original dia ataupun tahun asas dia atau berasaskan tahun asas dia adalah 2008 Daripada 2008 tu dia boleh kenal pasti prediction of price masa 2014 dan juga 2015. So dekat sini kita tengok soalan apa? Dia suruh awak cari nilai bagi M jika nisbah PQRS adalah sekian. Ini saya cakap tadi 3M, MM dan juga 2M untuk setiap produk itu. Okey, tanpa membuang masa, jom kita pergi kepada formula indeks gubahan. Okey, formula indeks gubahan, please remember inside your head. Tapi kalau korang tak ingat pun ada dekat muka surat depan soalan matematik tambahan korang. So dia adalah I by, itu maksudnya dia adalah indeks gubahan 14 tahun 2014 dan juga 2008 adalah sebenarnya summation ataupun penambahan indeks darabkan dengan dia punya weightage bahagikan dengan summation of all the weightage. So mesti korang fikir macam mana nak pakai ni? Janganlah kabut. So sekarang awak kena kenal pasti I untuk setiap barang awak 2014. So maksudnya dia dah bagi PQRS, dia punya indeks adalah 110,
105, 120 dengan 102. So semua nilai-nilai indeks ini perlu awak darabkan. Darabkan dengan apa? Dia punya weightage. Mana weightage dia daripada soalan yang ni? Untuk P 3M, Q M, R pun M, S adalah 2M. Masukkan dalam persamaan kita. Tapi sebelum tu dia telah beri awak 108. Nampak ni 108 ini sebenarnya adalah indeks gubahan untuk tahun 2014 asas 8. So maksudnya ini adalah nilai dia 108. So saya masukkan 108 sama dengan, okey, yang ini kita kena buat satu persatu. 110 darabkan dengan 3M tambahkan dengan 105 darabkan dengan M tambah 120 darabkan dengan M tambah 102 darabkan dengan 2M. Bahagikan dengan apa? Dengan all of the weightage tadi. 3M tambah M tambah M tambah 2M. Okay, so this is the equation. Ini adalah persamaan dia. Kita simplify everything. So belah atas pengangka dengan penyebut okay, numerator dan juga denominator. You punya numerator sekarang ini selesaikan, and finally awak akan dapat 330 tambah 429M. Bahagikan, bila awak tambahkan semua ni awak akan dapat 345. Wait, 3. Ni bukan 3M, ni 3 kan? Oh, M. Okay. Understand? Oh no, this is 3. Sorry, this is tak ada M. Okay, dalam soalan awak ini bukan M, ini hanya 3 saja. Okay, that's my bad, sorry. Okay, sebab saya saling soalan balik, saya dah tersilap tadi. To double confirm, saya tengok soalan. Yes, dia bagi 3mm dan juga 2M. So maksudnya ini tak ada M. Ini pun tak ada M. Okay, ini akan jadi, betul lah, 330. Okay, so jumlahkan, awak akan dapat 3 tambah 1, 2, 4 ya. Sesimpel as that So now, apa yang awak perlu buat adalah, bila awak alih-alihkan semua, awak perlukan tinggal M seorang-seorang. Jawapan dia adalah M is equals to 2. So this is your final answer So simple as that. So soalan dia boleh pusing kadang-kadang, dia bagi awak nilai M. Kadang-kadang dia bagi awak all the weightage ni, dia tak bagi dalam unknown. Dia suruh awak cari indeks gubahan untuk 2014, 2015 and so on lah. So dalam kertas matematik tambahan ini, dia pusing macam mana pun, the same konsep awak akan pakai. So jangan risau, benda-benda macam ni dia senang je untuk awak pusing sama ada dia bagi unknown dalam weightage ataupun dia bagi unknown dalam awak punya indeks gubahan. So without further ado, kita teruskan kepada soalan soalan kedua kita. Okay, so kelas, soalan kedua dia nak apa? So kalau awak lihat dekat sini, dia suruh awak cari indeks gubahan tahun 2015 berasaskan tahun 2014. Saya stop dekat situ, jangan buat mistake. Dekat sini berasaskan tahun 2014. Soalan A berasaskan tahun 2008. So maksudnya, saya tunjukkan jalan kerja sekarang. Kita menggunakan formula yang sama, tetapi sekarang kita menggunakan formula dia adalah 15 asas 8 sekarang ni. Kita buat perlahan-lahan dulu. Bahagikan dengan jumlah indeks 2015 darabkan dengan awak punya weightage tadi. Dan weightage tadi awak jangan risau, sebab kita dah ada nilai M dia ni. Maksudnya kita boleh tulis terus. M kita yang pertama adalah 3, yang ni adalah 2 dan ini adalah 4. Kita dah dapat dah dia punya weightage. So now, apa yang kita perlu buat adalah kita hanya masukkan nilai saja. Okey, teruskan. Apabila saya masukkan menggunakan indeks harga indeks 2015, saya akan pakai 112
darab 3 campur 107 darab 2 tambah 122 darab 2 tak cukup, saya pergi ke bawah 107 darab 4. Okey, bahagikan dengan 3 campur 2 campur 2 campur 4, dan awak akan dapat I indeks gubahan tahun 2015 berasaskan 2008. Awak akan dapat nilai dia adalah 111.09. Macam tu. Tapi saya nak highlight benda ni, student, all of my student out there, bila awak dapat nilai macam ni selalu dalam exam, dia dapat dia terus, oh this is the final answer, dia dah seronok, aku confirm akan dapat A matematik tambahan. Oh no, awak dah silap baca soalan kawan. Ini adalah indeks gubahan tahun 2015 berasaskan 2008, tapi soalan dia nak 2015 berasaskan tahun 2014, bukan 2008. So maksudnya this is not your final answer. Your final answer supposed to be, kalau awak nak cari nombor asas pula, indeks 2015 berasaskan 2014, awak perlu ambil indeks 2015 bahagikan dengan indeks 2014 darabkan dengan 100. So dia macam sama je formula macam atas ni, cuma atas ni adalah dia menggunakan price, harga untuk dapatkan indeks kan. Ini indeks gubahan kalau awak nak dapat berasaskan tahun 2015 kepada 2014, awak ambil nombor asas lagi. Indeks tahun 2015 bahagikan dengan indeks 2014. So sekarang ni soalan apa? Dia nak indeks gubahan tahun 2015. So maksudnya yang ini berasal betul. So kalau awak nak tengok sekarang ini, kita dah ada nilai untuk indeks 2015 nombor asal ke 2008. Ini kita dah ada. Ini baru kita dapat 111.09. Ini nilai dia. Dan indeks gubahan untuk kita panggil 2014 ini telah diberi di dalam soalan, which is ni 108. So apa yang awak perlu buat adalah dekat sini masukkan nilai terus. Awak akan dapat mana tadi? 111.09 bahagikan dengan indeks 2014 adalah 108 darabkan dengan 100, and finally awak akan dapat indeks gubahan tahun 2015 berasaskan 2014 adalah 102.86. So macam tu cara dia So awak dah boleh nampak dekat sini. Saya nak summary-kan dekat sini. Apa yang awak perlu tekankan adalah please remember the formula of index. Indeks ini dia adalah first dia punya pemahaman kepada tahun asas dia dan kepada tahun selepasnya. So dia nak tengok perubahan harga tu kan. So ratio is very important dan selalunya the original of the price mesti ada di bawah instead of atas. So ini adalah cara-cara dia untuk kita panggil apa? Soalan yang melibatkan indeks Okay, so that's it. Itu sahaja. Apa kata kita pergi kepada soalan kita yang kedua yang melibatkan soalan vektor. Okay class, let's go to our second question. Second question kita akan melibatkan vektor soalan yang wajib korang ambil sebab dia bagi markah. Selalunya dia akan bagi, kalau paper tu dia bagi sampai 10 markah. So jangan sia-siakan 10 markah itu Okay, so let's go to your question sekarang. Rajah 3 menunjukkan sebuah sisi 4K LMN
diberi KR. Okey, semuanya saya letakkan di dalam gambar rajah. This is the tips untuk jawab kertas soalan. Apabila telah diberi gambar rajah dan telah diberi information terus lukis kat gambar rajah macam saya buat dekat sini. So baru awak nampak macam mana kita punya pergerakan vektor kita di dalam sesebuah bentuk. Okey. Sekarang ni dia bagi awak diberi KR adalah 2x. So mana KR kita? So saya dah letak dekat sini 2x. Lepas tu KL adalah 3y sekali dengan arah supaya awak tak silap dia punya simbol. Dan juga dia bagi awak ratio LT and TN adalah 1, 2. Mana LT, TN? Okey, LT, TN. So 1 dan ini 2. In total ratio dia adalah 3. Dan lagi satu ratio dia bagi KRRN adalah 1, 2. KRRN 1, 2. So daripada sini KR ni, KR dan KN kita dah tahu in total KN ini berapa. Sebab dia dah pecahkan KN ini kepada 3 section, which is ini 1 dan ini 2. Kalau ratio dia adalah 1, 2x, Rn ini adalah 2, maksudnya dia adalah 4x. In total awak akan dapat 6x. So itu sebab sangat-sangat penting all the information itu awak letak di dalam gambar rajah supaya awak nampak all the vectors dengan terang benderang. Tak adalah awak buat kesilapan lazim, betul? Okey. So sekarang ni dah habis dah pasal benda tu. Kita pergi kepada soalan kita yang pertama. Okey, soalan kita yang pertama adalah ungkapkan setiap vektor yang berikut dalam x dan y. Soalan A pertama kita adalah kita perlu cari NL. Okey kelas, let's go to basic. Ni aku geram ni, nak pergi kena basic balik ni. Okey, untuk pergi kepada basic A1. Kalau kita nak mencari vektor NL, dia mesti ada gabungan huruf N dan juga L. Okey, tetapi huruf di tengah ni macam mana? Kita tengok kepada gambar rajah. Mana NL kita? Yang ni. NL kita cari segitiga yang melibatkan garis NL. NL adalah sebenarnya gabungan antara NK plus KL. Baru dia jadi satu segitiga. Hukum segitiga kita, betul? Awak dah belajar vektor, kita ada hukum segitiga. So sekarang ini NL ini adalah gabungan antara NK plus KL. Itu cara dia, tips cara macam mana awak nak settlekan pergerakan vektor awak. Okey. So arah, jangan lupa saya buatkan lebih dulu supaya awak nampak. Arah sangat-sangat penting. Kalau kita nak buat arah sebab kita nak cari NL ke sebelah sana, hukum segitiga kita mestilah NK aja. NL. Betul tak NL? NK plus KL. NK plus KL baru jadi. Betul. Saya ada kesilapan teknikal ke? Sebab dia adalah satu pusingan yang sama. Wait, give me time. Saya rasa saya silap dekat sini. Kalau nak cari NL, NK plus KL. Oh, okey. Arah saya tersilap. N ke L. Yang ini bukan ke atas ke kelas, ke bawah. Itu sebab saya tengok hukum segitiga. Okey, yang ini saya nak highlight. Hukum segitiga, kalau awak tengok arah, dia tak boleh satu looping yang sama. So maksudnya kalau arah dekat ke bawah, dia masuk ke kanan, dia tak boleh naik ke atas. Dia mesti arah yang bertentangan. So NL adalah gabungan antara NK dan juga KL. Okey, kalau awak confuse bahagian gambar rajah, just go to the formula. Okey, which is NL adalah gabungan NK dan juga KL. Okey dah, let's see. Saya tak nak terangkan dengan lebih lanjut, nanti korang pening kepala. Korang buat exercise lagi pasal benda ni Okey, so sekarang ni cari satu persatu. So NK and KL, kita cari satu persatu dulu. Untuk NK, ada tak diberi dalam soalan? N ke K. N ke K adalah 6x, telah diberi. Bukan telah diberi, kita dah cari. Dia bagi adalah KR sahaja, 2x. So maksudnya kalau KN adalah 6x, saya sebut lagi sekali ya, KN
adalah 6x, tapi kita tak nak kn, kita nak nk. Mestilah simbol dia akan jadi negatif. Please don't make a silly mistake So nk kita sebenarnya bukan 6x, tetapi adalah negatif 6x. And kl is very straightforward. Daripada k ke l, dia adalah 3y. Okay, so this is your final answer. Simple je. Dua kita panggil dua line dalam kerja saya. Terus dapat berapa markah ni dia bagi. Selalunya dia akan bagi dalam 3 markah je. Maybe yang ni dia bagi awak 1 markah je. It's very minimal so dia sangat-sangat senang. Dia tak guna kemahiran berfikir aras tinggi pun. Okay, tak apa, tak nak buang masa. Let's go to our second question, which is dia nak kita cari KT. Alright, kita tulis KT. Untuk mencari persamaan KT, vektor persamaan KT, let's go. KT mana? KT bukan KT je. Okay, KT dekat sini. Apabila kita nak cari KT, okay, yang biru ni saya boleh padam takut confuse. Okay, untuk cari KT, awak tengok mana hukum segitiga dia. Hukum segitiga dia saya tengok yang paling rapat adalah segitiga KT dan juga L. KT, tak dapat saya okay. KT dan juga L. So, untuk jadikan satu vektor yang lengkap, untuk cari KT sebenarnya dia adalah K, biru lah, KL plus LT. Okay, alright, settle. Okay, so sekarang ni kita cari KL dulu sebab KL kita tak diberi, betul? Okay, KL kita tak ada masalah. KL kita tak ada masalah sebab diberikan di dalam soalan which is KY. Tetapi masalah kita sekarang adalah KL plus LT. Okay, nak cari LT kita ni problem. Tetapi problem dia pun dia dah ada bagi ratio. Okay, LT ini sebenarnya adalah 1/3 sebab dia bagi ratio. Ini 1, ini 2. So LT ini adalah 1/3 daripada keseluruhan NL ni. Okay, NL dah dapat tak? Ya, dah dapat. Soalan pertama kita, NL kita adalah negatif 6x plus 3y. So NL maksudnya arah dia ke arah sini. Untuk mengelakkan kecuaian saya tulis okay, NL ke arah sini, which is saya tulis negatif 6x plus 3y, which is kita baru jumpa je tadi. So kalau dia nak cari LT maksudnya arah bertentangan. Walaupun dia adalah 1/3 daripada NL, tetapi dah dia 1/3, dia arah bertentangan daripada NL. Dia resisted, NL pergi sini tapi LT pergi sini. So maksudnya dia adalah simbol negatif ataupun simbol yang berlainan daripada vektor NL. So jalan kerja kita macam ni. KL tak ada masalah. KL dia bagi awak 3y. Tambahkan dengan LT ini adalah 1/3 daripada nilai NL kita negatif. NL lah macam ni. Macam ni lah supaya awak faham 1/3 daripada NL, 1/3 daripada NL. So apabila saya masukkan persamaan NL saya, which is saya dah dapat dalam kita punya soalan yang pertama, saya akan dapat 3y tolak 1/3 darabkan dengan negatif 6x plus 3y. Okey, macam tu kawan-kawan. Dan jangan tunggu lagi, kita kembangkan kita punya persamaan. Kita akan dapat 3y potong-potong, negatif-negatif jadi positif, 2x tolak tinggal 1 y. Okey, dan apabila saya selesaikan y dengan y ini boleh simplify,
3y tolak 1y akan dapat negatif 2y. So ini adalah saya punya vektor untuk KT. Simple as that. So jalan kerja pun lebih. So selalunya kalau ini in total soalan A dia bagi 3 markah, ini dia bagi 1 markah. Yang soalan kedua ini dia akan bagi another 2 marks. So simply awak dah dapat 3 markah. Simple as that. Alright. So kelas kita sembang sekejap. So kalau awak ada masalah berkenaan dengan soalan ini, atau awak tak jelas, tolong letak dalam komen. Saya akan respon. Saya ada kat situ, saya chat. Ni risau. Saya akan terangkan. So kalau saya tersilap kira ke, tolong bagi tahu, sebab saya bukan malaikat semua tulis semua betul kan. Sebab saya tengah mengajar dan juga terangkan dalam masa yang sama. So dia akan ada kecuaian dekat situ. Kalau saya terlepas pandang, please let me know. Tapi saya rasa insya-Allah tak ada insya-Allah tak ada. Okey, so tanpa membuang masa, jom kita buat soalan. Kita buat soalan B. Okey, kita buat soalan B kita ini best. Dia nak awak cari NM dalam sebutan Q, X dan Y. Okey. So now dia tak akan dapat nombor macam ni, dia akan ada dalam bentuk Q, X dan Y First thing first, awak dapat macam ni je, jangan panik. Jangan panik, tengok NM. Tengok NM, tengok gambar rajah. Sekejap. Cari NM dalam sebutan Q, X dan Y. Okey. Q, X dan Y. Okay. Faham. Understand. Okay, understand. Okay, so now kita ada problem sikit sebab NM telah diberi sekarang ni. NM dah bagi dah dalam soalan, tapi dia suruh kita cari juga. Saya pun jam sebenarnya. NM adalah 2PY tolak 2X. Ini adalah NM kita. So, tapi tak apa. It's okay. It's okay kawan-kawan. Saya dah dapat soalan kedua nanti. Dia suruh awak compare untuk cari P dan Q, betul tak? Betul, dia suruh cari P dan Q. Okay, tak apa. So, kita cari je the equation of NM. So, untuk cari NM, tulis je. Kita nak tahu vektor NM ini adalah gabungan vektor apa dengan vektor apa. So, sekarang ni, vektor NM adalah, saya boleh ambil sebagai KM kita ada tak? KM telah diberi. KM telah diberi. Okey. So, hukum segitiga. Lagi sekali, hukum vektor segitiga. Kalau saya nak cari NM, saya akan menggunakan segitiga N, K dan M. Susah sangat saya tulis lah. Segitiga N, K dan M. Okey, dalam soalan awak boleh nampak. Okey, so nak dapatkan segitiga itu, nak dapatkan vektor NM menggunakan segitiga NKM, NK dan juga M. Maksudnya NM adalah gabungan antara vektor NK plus KM. Ada tak semua huruf ni? N ada, K ada, M ada. So maksudnya saya tengah menggunakan segitiga, hukum segitiga NKM. Okey dah, tuan-tuan. Alright, kalau tak faham boleh ulang video ni banyak-banyak kali. Jangan risau. Sampailah pada muntah darah Okay, next. Selesaikanlah apa lagi. Okay, NK kita. Banyak pula ketua N. Okay, NK kita. Mana NK kita? NK kita di mana ya NK kita? Buat apa nak cari NK kawan? NK kita dah nampak lama dah ni. NK adalah negatif 6x. Ni dalam soalan pertama kita NK negatif 6x. Dekat sana. Okey, so NK tak ada masalah Yang ada masalah adalah KM. KM, mana KM? Lama. Kita telah diberi information, kita lupa soalan B tadi. Soalan B kita, saya lupa bacakan soalan. Okey, diberi NM adalah 2PY tolak 2X dan KM adalah 1/Q KT. Saya dah tulis kat sini, saya lupa. Saya highlight. Ini dia bagi dalam ratio. Jangan lupa. Dia dah bagi dah. KM is equals to 1/Q KT. So, maksudnya
kita boleh terus masukkan KM ini adalah 1/Q KT. So NK tulis awal-awal, NK ini sama je negatif 6X plus 1/Q KT. Okay, nampak KT pula, kita tak dapat kan? KT nak dapat daripada mana? Mana KT kita? Tapi KT kita dah ada dah, kita baru dapat soalan kita yang kedua tadi. So awak nampak tak additional matematik ni? Soalan kedua kita dah dapat dah nilai KT kita. So additional matematik ni jangan main. Kalau awak tak dapat soalan 1, soalan 2 pun awak akan toy. Soalan 2 pun awak akan toy, soalan 3 pun awak takkan jawab sebab dia berkait rapat antara satu sama lain. So itu sebab kalau awak kantoi soalan 1, soalan 2 pun awak tak dapat jawab, awak jam. Bila awak jam soalan 3, awak start lukis kambing dalam kertas soalan. So itu sebab ramai student yang gagal sebab dia daripada soalan 1 tu tak dapat jawab. So my tips is tackle soalan yang atas bawah tu, insya-Allah awak akan jumpa jalan yang lurus. Okay, so now jangan buang masa, kita terus masukkan KT kita. Negatif 6X tambah 1/Q dan KT kita tadi adalah 2X tolak 2Y. Okey, jangan tinggalkan jawapan awak dekat situ. Sebab apa? Sebab kita perlu gabungkan X dan X, Y dengan Y. Tapi Y sebab seorang-seorang tak ada apa-apa, biarkan. So apabila saya kembangkan, saya akan dapat negatif 6X plus 2/Q X tolak 2/Q Y. Macam tu. Alamak, tak cukup ruang. Saya kena pergi kat sebelah pula. Mana pemadis? Okey. Kena dengar, cakap dengar. Okey, so turun bawah. Section another paper Okey, Allahu Akbar, tengok. Okey lah. Alright, mana kita tadi? Sambung kita. Dan finally, apabila awak selesaikan, boleh tak awak nampak bawah ni? Nampak? Okey, saya sambung kat bawah. Okey, so NM awak adalah X bawa keluar, so maksudnya kita akan dapat negatif 6 tambah 2/Q X tolak 2/Q Y. So this is your final answer So saya highlight lah awal-awal, takut awak nampak ke tak? Nampak? Ini your final answer. So that's it, habis untuk soalan B. B1 baru ni B1. Okey, dah settle B1. Sebab soalan yang melibatkan B ini dia akan bagi awak markah dalam 5 markah. So maksudnya jalan ini saya tengok terlalu pendek, so selalunya ini dia akan bagi dalam 3 markah. Saya nak cari P dengan Q tu lagi senang. So ini akan bagi dalam 3 markah So in total korang dapat 2, 1, 3, 6 markah dah dalam poket awak. Siapa nak bagi senang-senang 6 markah? Okey, settle. Jangan buang masa. Kita pergi kepada soalan nombor 2. Soalan nombor 2 guys. Soalan nombor 2 dia suruh awak cari nilai P dan juga Q. Nilai P dan juga Q. So sekarang ini kita hanya buat comparison saja. So NM telah diberi di dalam soalan. Yang ni 2PY minus 2X. Okey, so saya tulislah ini daripada soalan. NM is equals to 2PY minus 2X. Okey, lagi satu yang telah kita dapat di dalam soalan kita yang pertama, B1 kita adalah yang ni. Okeylah, saya tulis sebelah negatif 2/QY tambah negatif 6 tambah 2/QX. So apa yang korang perlu buat dekat sini adalah you make a comparison. NM yang pertama ini daripada soalan, NM kedua ini daripada soalan kita yang pertama. Macam tu sampai nak kena berbelit-belit tangan. Okey, so kita buat comparison sekarang ini, Y dengan Y, X dengan X. So kita settlekan yang X dulu. Ini. Nampak tu? X kita. So
Jalan kerja kita adalah sebenarnya, ambil negatif sekali, lupa. Nanti korang silap. The symbol tu tak boleh nak tinggalkan. Don't left your symbol supaya nanti korang tak silap. Okey, macam tu. Okey, bila kita compare untuk vektor X kita dekat sebelah sana, for vektor X, okey, dia adalah negatif 2 is equivalent to negatif 6 tambah 2 per Q. Alright, boleh. Kita alih, kita akan dapat nilai Q kita sebenarnya adalah negatif 2. Sekejap, macam mana betul ke saya buat ni? Q kita adalah 2 bahagikan dengan negatif 8. Ayo, saya dapat negatif jawapan dia. Is it correct? Tak boleh. Apa benda saya buat ni? Negatif pergi sana jadi positif 4. Betul. Okey. So saya akan dapat Q saya adalah 1/2. Simple as that. Cek jawapan sikit, betul ke tak? Q saya adalah 1/2, betul. Okey. Jangan cakap tak erti cari P. P kita buatlah untuk vektor Y pula. Compare untuk vektor Y. Okey, for vektor Y dia bagi awak NM yang pertama ini adalah 2P. Dan NM kedua adalah negatif 2Q. Negatif 2Q. Okey, tapi macam pelik Macam pelik. Nilai betul ke? Negatif 2Q. Yes, correct. Negatif 6 tambah 2Q oh my god. Saya telah buat satu kesilapan. Kesilapan saya berlaku di sini. Kenapa saya buat negatif sedangkan 3Y tolak Y adalah positif? Faham? Okey. Salah. So saya ada kesilapan dekat sini. Ada tambah. Maksudnya ini pun tambah. Maksudnya ini pun tambah. Maksudnya ini pun tambah. Itu kesilapan not professional Okey, tapi itulah kesilapan just even saya sebagai seorang tutor pun bila saya explain dan juga buat jalan kerja dalam masa yang sama, saya terlepas pandang simbol So dia adalah satu kesilapan lazim yang selalu student buat dan dia sangat-sangat bahaya sebab dah jadi panjang jalan kerja alih-alih tak dapat markah penuh sebab tersilap simbol So maksudnya ini pun akan jadi plus bukan minus. Tak payah. So itu cara tutor nak cover dia dah silap Okay, so P, tak apa, never mind. P kita adalah kita nak cari P Okay, so 2P kita punya Q adalah 1/2. So maksudnya 2 bahagi dengan 1/2. Kalau kita potong-potong, kita akan dapat 2P 2 bahagi 1/2 akan dapat 4 So maksudnya P kita adalah potong-potong P kita sebenarnya adalah 2. So itu sebab saya tengok tadi macam silap kenapa nilai P negatif sedangkan tadi saya buat P saya adalah positif. So bila saya cek jalan kerja saya dekat sini salah rupanya. Segatnya. Okay, tak apa, never mind. The concept is there, asalkan korang faham. Okay, so itu adalah untuk soalan kita yang kedua. Yes, yang kedua. Soalan ketiga kita kat mana kita nak tulis ni? Kita dah tak ada jalan kerja ni. Jalan kerja kita dah tak ada space. So, okay, kat sini. Harap-harap buat aja lagi kat sini. Saya potong kat sini. Ambil kau. Yes, ambil kau. Oh yes, ambil kau. Okay, ini adalah soalan kita yang ketiga, kawan. Soalan kita ketiga, soalan kita yang C. Okay, yang ini penting. So, sekarang ni kelas, soalan kita yang C adalah diberi luas KLN ialah 120. 120 ni adalah luas segitiga KLN. KLN. So saya lukis segitiga tu. KLN.
Okey, Kn adalah 6x. Okey, luas yang ini adalah 120 unit square. Okey, sekarang ni jarak serenjang L ke Kn ialah 5 unit. Daripada L ke N adalah 5 unit. Serenjang tu maksudnya apa? Bila awak bawa ke sana, dia jadi 90 darjah. So awak dah nampak sekarang dia macam segitiga. Right angle triangle, betul? Okey, dia bagi daripada L ke Kn ini adalah 5 unit. Macam tu. So sekarang soalan dia apa? Soalan dia suruh awak cari modulus of X. So maksudnya kalau awak dapat nilai X itu dalam bentuk negatif, awak perlu tukarkan kepada positif. Okey, tak apa, that one you dah tahu. So saya tak payah explain dengan lebih mendalam. So dah tahu formula segitiga kita adalah KLN is equal to 1/2 times height times width. Tinggi dan juga lebar. Ini dah mesti biasa H dan W So kita tahu yang KLN ini adalah 120. Sama dengan 1/2 darabkan dengan height dia berapa? Ni 5 unit kan? 5 unit darabkan dengan kita punya width adalah 6x. Kita tak tahu, so kita letak 6x. Dan apabila awak nak cari yang x ni, x modulus ni nak cari modulus x tu, alihkan 1/2, alihkan 5, alihkan 6, baru awak dapat x. So x awak modulus adalah 120 darab 2 bahagi 5 darab 6. Dan finally x awak akan dapat nilai dia adalah 8. Simple as that. So kelas, kita dah habis dah soalan vektor. So sebelum kita pergi kepada soalan kita yang ketiga, which is pembezaan, let me summarize what we have learned untuk question 2 supaya awak lebih confident untuk jawab soalan vektor di dalam kertas peperiksaan matematik tambahan awak. So basically awak tahu macam mana nak cari arah kalau if let's say telah diberi ratio. Awak dah tahu contohnya 1, 2 ni, awak dah tahu total up dia. Kalau dia bagi salah satu daripada vektor tersebut, awak dah boleh cari keseluruhan vektor tersebut. Dan jangan sesekali cuai berkenaan dengan simbol. Tadi saya pun telah buat satu kecuaian. So please calculate it. Kita very specific, very fokus supaya awak tak terlepas pandang. Tadi saya terlepas pandang negatif dan juga positif Dan saya tekankan macam mana awak nak cari a certain vector. Contohnya NM ini, first awak tengok vektor tersebut, terus awak tengok dalam awak punya gambar rajah macam mana hukum segitiga dia, tengok cari segitiga tersebut dan jadikan dia satu persamaan vektor supaya persamaan vektor ini awak boleh masukkan equation ataupun nilai untuk dapatkan vektor tersebut. Tekankan dekat situ saja. Formula, saya tak ada formula pun sekarang. Satu formula pun saya tak pakai dekat sini, melainkan konsep-konsep mudah yang saya terangkan dekat korang semua. So sekarang make sure korang balik ni, sebelum korang off this video, at least korang dah mahir dah macam mana nak cari certain vectors dalam soalan. Okay, so kelas, tanpa membuang masa, jom kita pergi kepada soalan kita yang ketiga. The last question of the day, pembezaan. My favourite if you ask me. Favorite adalah pembezaan. Dia sangat-sangat tricky menggunakan kemahiran berfikir secara aras tinggi. So jom, jangan buang masa. Okey kelas, jom kita bagi penutup untuk kita punya video pada kali ini dengan soalan yang melibatkan pembezaan. Soalan-soalan yang scary pembezaan dan also kita panggil apa, pengamiran tapi pengamiran kita tak sempat. So siapa nak tengok video-video pengamiran boleh bagi kepada e-tuition. Saya dah terangkan banyak melibatkan pengamiran. Go through the videos and insya-Allah awak boleh buat. But for now, sebab ini adalah soalan spot question, kita discuss pembezaan pada kali ini. Okey. So jom, tanpa membuang masa, saya bacakan soalan kepada kamu semua.
Pasir dituang pada kadar 2 cm3 per second. Penting tu information tu. Untuk membentuk sebuah kon tegak seperti ditunjukkan dalam rajah 4. Okey, itu rajah kita So dia ada pasir dekat pantai, dia tuang, lama-lama dia akan jadi kon tau. So pasir tu akan jadi kon. So jejari yang telah diberi adalah XCM dan tingginya adalah YCM yang telah diberikan di dalam soalan. Dan juga dia bagi awak satu persamaan, dua persamaan sebenarnya. Diberi X adalah 3/2Y dan isi padu kon tersebut adalah 1/3 pi R kuasa 2 darab H. Okey, so soalan yang pertama, let's go. Kita pergi kepada soalan pertama kita, di mana dia suruh ungkapkan isi padu kon dalam sebutan X. Sangat-sangat mudah kawan-kawan Sangat-sangat mudah. Okey, so soalan kita yang pertama, A1 adalah kita nak cari isi padu kon. Kita tahu dia telah beri awak isi padu kon 1/3 pi R kuasa 2H. Okey, the problem here now is, kawan-kawan, apabila saya masukkan kita punya jejari yang telah diberikan di dalam soalan, which is jejari dia adalah X, so R ini kita tukarkan kepada J atau R lah, jejari ataupun radius X squared, and H kita ini adalah H lah. Tapi masalahnya H ini dalam soalan tinggi dia adalah Y. Tetapi sebab dia nak bentuk equation of the volume itu dalam ungkapan X bukan Y, so maksudnya Y ini kita perlu tukar dalam bentuk X. Mana dah dapat? Daripada persamaan kita yang telah diberikan, which is X is equals to 3/2Y. So apa yang perlu buat adalah alihkan supaya awak dapat nilai Y awak, which is Y is equals to, dia terbalik dia jadi 2/3 X. Masukkan dalam persamaan awak, and finally awak akan dapat 1/3 pi X kuasa 2. Y awak adalah 2/3 X, and finally your volume is 1/3 pi X kuasa 3. Tak. Kita selesaikan terus. 3, 9 2 ni, so dia akan dapat 2/9 pi X kuasa 3. Your final answer untuk soalan A1. And A1 ini kita boleh lihat yang dia punya is very straightforward. So saya rasa ni 2 markah. Dalam 2 markah dia bagi Okay, but that one is not a differentiation. The differentiation will come on your second question, which is soalannya tulis satu ungkapan bagi a dv over dx. So maksudnya soalan kedua ini kita perlu jadikan dv over dx daripada persamaan kita yang telah kita dapat dalam soalan A1 kita. So persamaan pembezaan, jangan korang lupa, selalunya selalunya kuasa akan dibawa ke depan untuk jadikan operasi darab. So kita akan dapat 3 darab 2/9 pi X. Kuasa awak kena tolakkan dengan 1, akan jadi kuasa 2. And finally awak akan dapat dv over dx awak adalah 2/3 pi X kuasa 2. So ini lagilah mudah. So maksudnya yang ini awak dapat dalam around 1 mark saja So in total awak dah dapat 3 markah. Siapa cakap pembezaan susah? Senang. Once you know how to differentiate ataupun awak bezakan yang lain semua, awak tampau senang je Okay, settle. So jangan buang masa, kita terus pergi kepada soalan kita yang kedua, which is B1. So B1 kita, soalan apa? Perubahan kecil. Dengar pun dah terkejut perubahan kecil. Okay, so perubahan kecil bagi V apabila X menokok dari 6 ke 6.02. Guys, sebelum saya pergi dengan lebih mendalam berkenaan soalan B1 ini, let's go through the formula of, kita panggil apa? Tokokan kecil ataupun kita panggil the small changes perubahan kecil. So please remember this formula. If let's say awak nak cari perubahan kecil untuk V,
So maksudnya delta, bukan D delta. Delta V ini adalah sebenarnya perubahan kecil is equivalent to dV over dx darab dengan delta x. Macam tu. Okey, so sebelum kita pergi dengan lebih dalam, kita kena kenal pasti dV over dx kita. dV over dx kita mana? Baru je kita dapat soalan A2 kita, betul? Okey, delta x ini adalah perubahan kecil dalam radius dia. Maksudnya perubahan kecil tu yang mana? Yang ini telah diberi. Daripada 6 ke 6.02, perubahannya sangat-sangat kecil, betul? 0.02. So maksudnya kalau kita nak cari delta x, dia adalah sebenarnya 6.02 tolakkan dengan 6, awak akan dapat yang ni 2.02. Ini adalah sebenarnya delta x. So maksudnya awak dah boleh masukkan dalam awak punya persamaan terus delta x. So dV over dx ini kita terus tulis persamaan kita 2/3 pi X kita adalah radius, dan radius kita telah diberikan di dalam soalan, which is 6. So perubahan kecil bagi V apabila X awak menokok dari 6, daripada 6 ke 6.02. So maksudnya radius awak sebenarnya adalah 6. Masukkan 6 kuasa 2, and then awak darabkan dengan awak punya perubahan kecil of X, perubahan kecil of dia punya radius 0.02. So masukkan terus, and finally awak punya delta V ataupun perubahan kecil volume awak. Bila awak tekan dalam kalkulator, awak akan dapat nilai tersebut adalah 1.5080 cm3. So ini dia. Ini adalah perubahan kecil. So maksudnya setiap kali ada perubahan kecil on the radius, dia punya dia punya volume of the cone pun makin lama makin membesar. So perubahan kecil dia macam ni. So kalau dia naik sebanyak 0.02, volume dia naik sebanyak 1.5080. Itu adalah pemahaman dia. Alright, so tanpa membuang masa, let's close this video dengan our soalan B2 kita. Kadar perubahan X apabila Y is equals to 4, ataupun kita panggil the rate of change. Student selalu takkan ambil soalan ini, tapi let me share you a tips. Kalau melibatkan perkadaran atau melibatkan the rate of change, please remember 3 pecahan ini. Pak, darab, 3 pecahan ini. Ini adalah formula untuk the rate of change. Okay, so anyway, soalan kita dia nak cari kadar perubahan X. Kadar perubahan X bila melibatkan kadar, maksudnya dia melibatkan masa, betul? So kadar perubahan X kita akan guna dx. Perkadaran maksudnya apa? Dia adalah masa. So dia adalah dt. Yang ini kita nak cari, kawan. Okey, dah faham kan? So 2 pecahan ini apa kita nak buat? Kita ambil daripada dx over dt ni, dx pergi ke sebelah, dt pergi ke paling hujung. Okey, step by step saya tunjuk ni supaya awak faham, boleh jawab dekat dalam exam. So 2 ni macam mana? 2 ni kita nak buat apa? Okey, sebab awak melibatkan volume, so kita akan guna dv and dv. Tak percaya kalau dv dengan dv ni adalah operasi darab, so kalau saya cancel out, saya akan dapat dx over dt balik. So itu adalah kita guna teknik perkadaran. So saya tulis balik, ini adalah dv, ini adalah dv. So once you know how to use the rate of change punya formula, yang lain awak boleh masukkan nilai. Alamak, satu problem pula kita nak masukkan nilai. Macam mana nak cari nilai? Okay, so now dx over dt ini yang kita nak cari sekarang ni. Your mission, you punya mission sekarang adalah kita perlu cari dx over dv. Okay, dx over dv ni sebenarnya datang daripada mana? Daripada soalan A2 kita, dia bukan dx over dv, tapi dia bagi dv over dx, betul? So senang je lah, terbalikkan dia lah. So bila awak terbalikkan dia, maksudnya
2 akan turun bawah. Yes, 2 akan turun bawah. Bukan 2 saja, 2 pi x kuasa 2 turun bawah, 3 bawa ni atas. Maksudnya dia dah jadi inverse, dia jadi terbalik. So dx over dv kita akan dapat 3 per 2 pi x kuasa 2. Okay. So now kita dah ada, betul? Dia bagi nilai y awak adalah 4. So never mind, biarkan kat situ. Nanti kita akan masukkan nilai dia. Okay, seterusnya dv over dt. Mana dv over dt kita? Selalunya dia akan bagi di dalam soalan. dv over dt ini maksudnya the range of change of the volume. Sebab volume bahagikan dengan masa, betul? So kalau awak lihat kat sini, pasir dituang pada kadar 2 cm3 per second. Centimeter cube adalah volume, S negatif 1 adalah per second, betul? So maksudnya dia adalah V bahagikan dengan T. So ini sebenarnya adalah dV over dt, kawan. So maksudnya kita dah ada nilai yang telah diberikan, which is dV over dt kita adalah 2 cm3 per second. Dah tak payah cari lah, dia ada dalam soalan. So the problem is now kita nak cari nilai ni. Dapat cari nilai ni, so settle, awak dah boleh dapat. So maksudnya sekarang dia bagi x dx over dt ni adalah 3 per 2 pi x kuasa 2. X ini perlu digantikan dengan y. Sebab apa? Sebab yang diberi dalam soalan adalah y is equals to 4. Apabila y is equals to 4, nampak ni, dia bagi persamaan yang awal. So kita cari nilai x. Apabila y kita adalah 4, x kita adalah 3 per 2 darabkan dengan 4, kecilkan dapat 2. So x kita sebenarnya adalah 6. So bila dah ada 6, kita masukkan kita punya x ini dengan nilai 6, dan kita akan dapat dx over dv is equals to 2 pi 6 kuasa 2 bahagikan dengan 3. Dan finally dx over dv awak adalah, if you put in the calculator, dx over dv, yes, dx over dv awak adalah 3 2 pi 6 kuasa 2. Saya akan dapat 0.0133 cm. Tak habis nilai dia. Okey, dah. Saya dah dapat nilai 0.0133. Saya dah ada 2 cm square per second. Apa lagi? Kita masukkan dalam kita punya formula untuk dapat our final answer. dx over dt is equal to 0.0133 darabkan dengan dv over dt adalah 2. And finally awak akan dapat you punya range of change. Kadar perubahan x adalah 0.0265 centimeter per second. This is your final answer, kawan-kawan. Macam tu. So 0.0215. Yes, betul. Okay, that's it. Itu sahaja untuk soalan kita yang ketiga yang melibatkan pembezaan. So before we wrap everything, saya nak summarize balik untuk tingkatan 3 pula. Untuk question 3, which is pembezaan. So macam saya cakap, untuk soalan yang melibatkan pembezaan ini, the first concept of the principle of pembezaan, korang kena tahu di mana kalau korang perlu bezakan a certain equation, kuasa bawa ke depan, jadikan operasi darab, dan kuasa itu perlu ditolakkan dengan 1, baru awak dapat macam ni soalan nombor 2 ni. Okey, so selalunya soalan yang melibatkan ni dia ada melibatkan kita panggil perubahan kecil. Dan perubahan kecil ini selalunya kalau ada perubahan kecil dalam x, mesti ada perubahan kecil di dalam y, ataupun dalam soalan kita ni perubahan di dalam dia punya volume. Apabila perubahan kecil dalam dia punya radius, volume kita pun akan ada perubahan kecil. Formula yang kita akan gunakan adalah ini.
Yang ini kita akan gunakan. Please remember delta V equal to dV over dx darab delta x. So masukkan nilai, selalunya dia akan bagi awak nilai-nilai tersebut. Masuk is very straightforward, awak akan dapat your final answer. And finally, your rate of change. Saya nak tekankan macam mana nak dapatkan formula the rate of change ataupun perkadaran. Please use the 3 fraction. The concept of 3 fraction. Kalau dia nak cari perubahan x, kadar perubahan x, maksudnya x perlu duduk di atas, dx bahagi dengan dt. Apabila melibatkan perkadaran je, awak perlu bahagi dengan dt. So dx over dt is equals to, macam mana nak cari the 2 ni? So dx pergi sebelah, dt pergi sebelah sini. Saya tak buat arah, nanti korang confuse. dx pergi sebelah yang paling dekat, dt pergi sebelah yang paling jauh. So awak akan ada kekosongan dekat sini. So selalunya dia akan sama. So sebab kita melibatkan volume, so kita just letak aja di V. So all the components dekat sini adalah derivation saja. And finally awak akan dapat your final answer. So itu sahaja untuk kita punya sport question for SPM 2020. So lagi sekali saya nak ambil peluang ini untuk first, sebab saya dah mengajar korang lama budak-budak Promax daripada Januari So kita dah bertemu banyak kali, dah berminggu-minggu, I think almost to 8 to 10 weeks saya rasa, I cannot remember. Dan kemungkinan saya tersilap cakap ataupun saya terkasar bahasa, even though kita tak pernah jumpa. So saya minta maaf banyak-banyak, ataupun saya tersebarkan ilmu yang salah kan. Tapi insyaAllah tak ada kot, sebab saya refer all to the notes. And also apa yang ada dekat buku nota korang is all the same. Kalau macam saya cakap terkasar bahasa and so on, please maafkan saya So saya hanya manusia biasa. Yang baik-baik itu semua datang daripada Tuhan, dan yang buruk semuanya datangnya daripada saya, dan juga hasutan syaitan lah. Nak salahkan syaitan juga Okay, so anyway, saya nak ambil peluang ini juga untuk say all the best. Tadi on our earlier video pun saya dah beritahu, ni pun saya nak ucapkan lagi sekali, saya doakan yang terbaik untuk korang. Buat yang terbaik. Korang dah usaha, kalau ada orang dah usaha, korang tawakal. Tapi kalau korang tak usaha, korang tawakal, itu macam pelik je kan. So try your best and all the best. Good luck. Sometimes you need luck in your life also. So just don't give up. Kalau nampak macam soalan tu macam susah, tinggalkan, cari soalan senang dulu. So apa yang saya terangkan dekat depan ni sebenarnya adalah soalan senang. Tackle soalan yang melibatkan 3 yang saya explain kat depan ni sangat-sangat penting, sebab dia memberi markah yang sangat-sangat banyak dekat kertas jawapan korang So jangan tinggal sesekali tinggal soalan yang saya terangkan dekat depan. So insyaAllah saya rasa saya nak buat lagi satu video lah. Saya rasa macam saya merindui korang. So maybe saya akan buat lagi satu video ataupun a live class yang melibatkan soalan yang paper 1, yang soalan-soalan yang memang very sport. Dan kita akan tackle soalan-soalan yang very small marks ni, yang macam 3 markah ke 5 markah and so on So alright, like usual, so if let's say you haven't subscribed to our e-tuition channel, please subscribe. And if let's say saya perlu improve untuk improve untuk adik-adik korang yang KSSM tu, please put the comment supaya saya boleh improve to become a better tutor, a better teacher. And if let's say you like my video, macam usual lah, you just click like Okay, so I hope I'm going to see you whenever I see you, dekat luar ke, dekat alam maya ke, jangan alam barzah, itu lain macam Okay, so sampai di sini saja pertemuan kita. I'll see you guys on whatever my next video I think, if let's say I become a YouTuber one day. Okay, so bye bye. I love you guys Bye.